Selamat datang kepada rancangan Sahabat Bertanya. Ya, Assalamualaikum semua. Selamat datang kepada podcast yang gila, podcast yang dinanti-nantikan. Saya host anda, Indra Sahib. Dan saya Inspektor Izzat. Saya Ricky. Nama saya lupa. Saya Eric Pipul. Dan selamat datang kepada podcastnya Sahabat Bertanya. Ya, bagi anda yang sedang menonton, dan terima kasih untuk menonton, dan juga bagi mereka yang sedang menonton live, jangan lupa like dan share ini like dan video, ini podcast ya. Wajib. Ya, wajib untuk like dan share. Saya ingin memberikan shout out kepada sponsor kita. Dan sponsor kita iaitu our official sponsor Salwadin. Bagi mereka yang ingin mendapatkan nasihat jual beli rumah, bolehlah hubungi beliau di talian 92700737. Dan juga bagi mereka yang ingin melungsuri kepada Facebook beliau, bolehlah lungsuri kepada Salwadin-Hero Homes. Dan juga di Instagram beliau Wawa_Din. Semangat sikit tadi nak shout out kat kita punya sponsor Oh ya, of course. Alhamdulillah. Aku mesti akan promote dia sponsor kita. Betul. Alhamdulillah kan. Pasal poster dia semua cantik, orang cantik, background cantik. Betul. Cantik tu ada makna tau. Tak lah, betul. Pada aku cantik, setup dia gambar. Masya Allah. Baik, bagi yang sedang menonton, jangan ke mana-mana. Kita ada sebuah topik dan sebuah kisah yang sangat menghayatkan hati. Jadi continue untuk menonton Sahabat Bertanya. Jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini. Satu, dua, tiga. Salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke rancangan yang gila. Ustaz melayani 3 jejaka dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Eric Pipul, Ijat dan Indra akan kami terus bertanya, mencari yang suci lagi yang esa dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Yo, drop it hard yo. Anda sedang mendengar podcast yang gila lagi bermanfaat. Hit it, Ijat! Ya, saya host anda, Indra Sahib. Dan saya Izzat Goki. Saya Eric Pipul. Anda sedang mendengar siri podcast Sahabat Bertanya. Ya, selamat kembali lagi kepada podcastnya Sahabat Bertanya. Dari topik ada berat sikit aja Sebab tu aku tukar nama aku Inspektor tadi. Jadi ni topik pun aku rasa macam very berat untuk ketengahkan kepada semua penonton-penonton kita, kepada pendengar kita. Tapi terlebih dahulu izinkan saya untuk kita memperkenalkan kepada Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik. Alhamdulillah. Ustaz sihat semua Alhamdulillah. Masya Allah. Aku selalu kan sebelum podcast, aku dah prepare few sentence nak berbual Arab dengan Ustaz tau. Kau cuba? Tapi bila nengok Ustaz je kan, semua dialog tu dia lupa lah. Bacul lah. Bacul tu tak sedap bunyi dia. Tak ada lah, pasal aku perasan, aku faham kau berperasaan Jad. Pasal ni benda kan memang kau dah praktis tau. Pasal aku kalau cakap bahasa Arab yang tinggi, takut korang tak lekuk. Dasar. Baiklah, kepada penonton yang sedang menonton, kita ada sebuah kisah Kisah ini saya rasa memang sangat menghayatkan hati bagi ramai yang sedang menonton dan juga kita juga sangat-sangat terkesan dengan kisah yang mana akan kami kita nukilkan di sini. Sebuah kisah perjalanan seorang muslimah yang mana melalui kederitan ataupun keperitan hidupnya. Jadi tanpa saya membuang masa, marilah kita dengar, marilah kita sama-sama mendengarkan kisahnya
seorang muslimah yang dalam kesusahan. Sebab pernah ada perkara yang terjadi pada diri saya dululah waktu saya umur dalam 9 ke 10 tahun gitu. Saya telah diperkosa dari abang saya sendiri. So daripada situ saya tak ada tempat untuk mengadu, untuk memberitahu pada siapa. Saya pun confused lah kan waktu tu. Saat tu pun waktu umur masih kecil. Jadi saya cuma macam memendam rasa, tertekan pada diri sendiri. Dan hinggakan saat yang umur 13 tahun tu saya beranikan diri untuk bercakap ataupun memberitahu pada orang tua lah, macam mengadu kepada mak apa yang dah terjadi pada saya lah. Tapi mak macam tak ada ambil kisah sangat lah, cuma ingat perkara ni macam setakat macam uluk-uluk ataupun tak betul. Tapi mak cuba ambil tahulah. Kan satu hari tu mak sendiri dapat nampak apa yang terjadi pada diri saya lah. Kemudian tu saya mula macam rebel, berkawan dengan orang yang salah, sampaikan tak boleh fokus untuk sekolah, tak boleh nak buat apa pun lah. Jadi bila tak berjumpa dengan kawan-kawan yang masa ambil pil ni semua, jadi pun saya ikut jugalah dengan makan pil, tidur dan minuman keras lah. Sehingga kan satu hari tu saya berhenti sekolah dan menolong ibu bapa untuk meniaga di kedai lah. Menolong tanpa gaji dan tanpa sementara menunggu umur yang cukup untuk bekerja. Jadi dalam keadaan tu, masa tu saya menolong ibu bapa, saya berkenalan dengan seorang lelaki ni. Jadi saya bercerita dengan dia lah tentang saya punya masalah, apa yang terjadi pada saya lah. So daripada situ saya macam rasa sayang sangat dengan dia dan dia pun curahkan dia punya perasaan yang dia suka dengan saya apa semua lah. Saya tak tahu yang dia ni adalah seorang penagih yang pernah menagih heroin lah maksud saya tu. Jadi macam dia yang banyak memberi saya macam kesusahan lah dalam waktu tu. Selalu minta duit, memeras saya dengan duit. Kalau saya tak kasih dia duit, selalu pukul saya. Kerana waktu tu saya belum pasti yang dia ni mengambil nada ni lah. Jadi satu hari tu bila dia minta duit, bila dia dah dalam ketagihan, dia minta duit memaksa, memeras saya. Dan dia akan maksud saya tu macam menekan saya lah, mengatakan kata suka dengan aku, sayang dengan aku, cinta dengan aku. Kalau kau rasa kau cinta dengan aku, kau isap ni lah. Dan saya pun macam terperanjat lah bila Pak dia lakukan macam paksaan macam itu. Saya tak nak lah, saya macam tahu benda ni adalah satu benda yang salah. Tapi memandangkan saya dipaksa dengan cara yang keras, pegang tangan dan ambil instrumen tu untuk macam taruh kat bibir saya untuk saya teruskan lah dengan perubatan tu. Hingga kan saya pun terpaksa lakukan lah. Kalau tak, dia nak tinggalkan saya. Waktu tu saya tak ada tempat nak mengadu, hanya pada dia yang saya rasa percaya sangat-sangat dan rasa sayang pula dengan dia kan. Jadi dengan cara macam gitu, saya teruskan hidup saya dengan dia. Tak balik rumah, tinggal tempat yang macam kotai-kotai construction, tak balik rumah dan bekerja duit untuk dia. Kalau tak dapat duit, akan dipukul, akan ditinggalkan. Jadi pada situ saya bermula sampai saya ketagihan. Ya, selamat kembali lagi pada Sahabat Bertanya. Saya rasa sebuah kisah yang kita baru saja mendengarkan, sebuah kisah yang sangat menyedihkan dari seorang muslimah. Jadi sebelum saya mengetengahkan soalan-soalan kepada Al-Fadhil Mukarram Ustaz, dan bagi mereka yang sedang menonton live, kalau ingin memuatkan soalan dan pada laman chat Facebook kita, silakan. Dan baik pada topik ini ataupun dan pada topik-topik yang lain pada hukum hakam yang ingin dipertanyakan kepada Al-Fadhil Mukarram Ustaz. Jadi sebelum aku ketengahkan soalan ni pada Ustaz, kau rasa ni perkara, ni aku ketengahkan as a discussion, kau rasa ini perkara adalah perkara yang ada perikemanusiaan tak? Aku lost for words . Betul. Aku bila mendengar cerita bagi seorang muslimah yang kita ketengahkan ini, dan ini based on a true story, ini bukan kita buat-buat, bukan kita nak jadikan satu headline, tidak.
ini based on a true story yang mana kita rasa ia adalah satu perkara yang wajar untuk kita bahaskan, kerana Islam ni mengutamakan kehormatan kepada wanita. Betul tak pun? Betul. Rasa kau macam senyap pun. Aku sedih, aku masih sedih lagi dengan cerita ni. Tak, kadang-kadang bila dengar kisah ni kan, macam movie tau. Tak sangka dalam realiti tu. Macam drama Melayu nampak macam cerita drama Melayu. Macam sinetron. Tapi kisah zalim. Tapi ada lah, kes-kes gini memang ada. Betul. Cuma kita jarang dengar kan. Selalu kan. Sebab nak cakap pasal dada, pemadat memang bersepah. Betul. Berogol pun memang nak cakapkan pun memang ada lah. Tapi kalau dah dengar adik-beradik tu berat sikit nak dengar kan. Itu pada aku dah luar daripada hukum akal. Betul. Luar daripada hukum akal. Macam apa yang pun cakap betul lah. Aku sendiri mengaku dada. Aku suka dada. Kuih dada. Kuih dada. Kau jangan sembarang confess kat sini. Kuih dada. Taklah, aku nak selitkan sikit lah. Humor lah. Jadi kita pun dapat juga berdakwah juga. Pasal benda ni penting. Jadi insyaAllah kita akan ketengahkan kepada Al-Fadhil Mukarram Ustaz soalan-soalan kan, insyaAllah yang ada berkenaan dengan cerita bagi seorang muslimah ini. Maka kalau kita lihat daripada sudut angle agama Ustaz, sebelum kita bahaskan daripada apa-apa aspek, saya rasa ini perkara memang sangat-sangat dilarang dalam agama. Dan jadi pada pembahasan agama Ustaz, apa yang Ustaz boleh nasihatkan dan juga boleh asaskan daripada kisahnya muslimah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi daripada kisah yang baru kita dengar tu, mungkin ada di kalangan kita yang baru mendengarnya buat kali pertama, dan ada mungkin yang pernah dengar sebelum-sebelum ini pernah dengar. Jadi amat menyedihkan lah. Pertama kali bila kita dengar, dan saya sendirilah secara apa orang kata tak ada pernah dengar lagi kisah-kisah yang berkaitan dengan ni. Kalau kita tahu bahawa dalam Islam itu secara khusus hukum zina itu adalah haram. Hukum zina itu adalah haram. Yakni bila seseorang lelaki itu dia melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perempuan yang bukan ataupun perempuan ajnabi dan sebagainya, sebelum dia berkahwin dan sebagainya, hukumnya itu adalah haram. Dan Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, itu la taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina, apatah lagi melakukan zina itu sendiri. Jadi kalau kita lihat pada ayat pengharaman zina itu sendiri, yang mana wa'id itu ada ancaman yang sangat besar bagi orang yang melakukan zina, apatah lagi kalau dia itu berlaku antara adik-beradik ataupun orang-orang yang mempunyai mahram, dua individu yang mempunyai mahram antara satu sama lain. Ini adalah perkara yang boleh kita katakan berat. Okay. Dan saya rasa dia bukan hanya dibahaskan di dalam agama Islam oleh ulama kita tentang perkara ini. Mungkin agama yang selain daripada Islam amat apa orang kata apa, mungkin akan berikan ancaman ataupun ada ancaman-ancaman yang berat daripada agama-agama yang lain. Dan ini adalah satu perkara yang jijik boleh betul kita kata bila kita mendengarkannya. Dalam aspek sudut kehormatan seorang wanita Ustaz, saya rasa ni ada sebuah pencabulan yang sangat-sangat saya rasa ekstrim. Dan kerana kita dalam agama dididik untuk memuliakan kaum wanita, untuk kita kedepankan dalam sudut kemuliaan mereka. Tapi daripada angle cerita ini Ustaz, apa yang saya dapat fahamkan dan juga mempelajarinya, iaitu seorang abang yang ada yang maksudnya macam tidak ada peri kemanusiaan, sehingga adik sendiri beliau melakukan perbuatan yang jijik ini, seperti mana yang tadi Ustaz mengatakan. Pada aku is a bit off lah. Seriously. Tapi aku nak tanya, ni kisah ni berlaku pada tahun berapa ni? Okey, pada pengetahuan
dan bagi yang mendengar dan juga menonton, dan maksud yang musliman yang saya muatkan dalam sesi podcast kali ini, cerita beliau sudah pun berusia 50 lebih tahun lah. Dan kisah ni berlaku pada, saya rasa pada usia dia, kalau dia katakan tadi usia 9 dan 10 tahun sudah bermula dan ceritanya sudah 40 years ago, hanya tak dibawa ke tengah. Dan akibat dari peristiwa itu menjadikan trauma bagi si muslimah ini. Jadi when we talk about trauma, Ustaz, saya rasa kita nak masuk sikit pada aspek ini. Adakah trauma-trauma seperti ini boleh menjejas pendirian seseorang itu? Kerana ia berlaku pada usia yang muda. Bila dia berlaku pada usia yang muda dan tidak diasas dengan pendidikan agama, maka dia terbawa-bawa, Ustaz, sampai beliau berumur dewasa. Dan seperti mana dalam sedutan video tadi, beliau mengatakan, saya tak dapat maafkan siapa-siapa. Dan saya macam rasa marah, geram, membesar dalam keadaan begitu. Jadi bagaimana, Ustaz, kalau mereka-mereka yang melalui perkara seperti ini, dan ada tak harapan bagi mereka balik ke pangkal jalan? Itu untuk kembali ke pangkal jalan itu hatta kepada yang melakukan sekalipun, yang melakukan perbuatan keji itu pintu taubat itu sentiasa terbuka. Selagi dia itu tidak berada dalam keadaan nazak atau sakaratul maut dan sebagainya, itu bila rohnya itu sampai ke kerongkong dan sebagainya, itu pintu taubat sentiasa terbuka. Jadi ada sahaja jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taubat dengan sebenar-benarnya taubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi bagi mangsa yang terkena perbuatan itu ataupun perbuatan jijik itu, ia mungkin dapat memberi kesan dalam jangka masa yang panjang, ataupun mungkin dengan perbuatan yang berlaku, peristiwa yang amat menyedihkan yang berlaku ke atas dia itu, dapat menyebabkan dirinya itu hilang harapan, sekaligus misal kata hilang dia punya kepercayaan mungkin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya, menjejaskan akidah seseorang sehingga dia melakukan perkara-perkara yang terlarang di dalam syarak. Kerana sudah pasrah ataupun sudah kecewa, boleh kita khususkan dia tidak beriman lagi dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Jadi bila seseorang itu dia sudah pasrah ataupun dia tidak terima dengan apa yang berlaku dan sebagainya, dan dia tak move on dan sebagainya, itu takut-takut peristiwa itu memberi kesan bagi jangka masa yang lama. Yakni dalam kehidupannya seperti mana yang tadi kita dengar, dia melakukan perkara-perkara yang memang telah dilarang di dalam syariat. Jadi pertama sekali yang melakukan perkara sedemikian, itu pintu taubat masih terbuka. Tapi perlu kita ingatkan, dia tak cukup dengan dia itu taubat ataupun dia menyesal atas kelakuan ataupun perbuatan. Dia perlu untuk minta maaf. Ini dalam segi hukum, dia perlu untuk minta maaf kepada orang yang dia sudah menzalimi. Jadi orang yang dia zalimi itu, iaitu adiknya sendiri itu, dia perlu untuk minta maaf. Dan kalau misal kata dia itu sudah tidak ada lagi ataupun sudah meninggal dan sebagainya, maka waris bagi si mangsa ataupun yang melakukan perbuatan ini, kalau tahu dan sebagainya, itu sekurang-kurangnya itu dapat memberikan sedekah, ataupun misal kata dapat melakukan kebajikan, ihsan misal kata kepada mangsa dan sebagainya, agar supaya si mangsa dan sebagainya itu dapat memaafkan. Kerana takut keadaannya itu bila dia sudah masuk ke dalam alam barzakh dan sebagainya, kita tak tahu bagaimana keadaannya. Kalau dia itu sudah taubat, dia sudah menyesal atas perbuatannya, ataupun dia mungkin ada usaha untuk mencari mangsa dan meminta maaf dan sebagainya, itu adalah satu usaha yang baiklah. Dan kita mengharapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampunilah apa yang telah dia lakukan, insya-Allah. Saya rasa sebahagian daripada masyarakat kita kalau mendengar dan juga menonton episod kali ini, lagi-lagi pada kaum hawa kita, mereka akan merasakan simpati bagi muslimah ini. Dan juga saya rasa mereka akan juga merasa marah
Marah kerana ini perbuatan tidak seharusnya dilakukan. Dia kerana secara fitrah, kalau kita lihat, dia bukan hanya kepada satu-satu kaum ataupun satu-satu agama. Ini perkara yang berkait dengan fitrah. Kita tanya orang, misal kata na'udzubillah min zalik, kita tanya, misal katalah kita tanya orang Dayak, contoh yang tinggal di hutan dan sebagainya, berkemungkinan dia tak akan melakukan perkara semacam ini kepada adik-beradik ataupun orang-orang yang mempunyai mahram dengan dia. Pasal saya memang kalau kita nak fikirkan daripada sudut angle kemanusiaan, ini memang luar daripada hukum akal kita. Dan bagaimana seorang abang itu sanggup melakukan perbuatan yang jijik ini. Dan ini berlaku terhadap adiknya sendiri. Ni kalau dulu kita pernah dengar cerita adik angkat ke apa kan, itu mungkin kemungkinan boleh berlaku. Tapi ini kepada adik sendiri. Ini dah kira incest Alah, betul tak? Incest Tapi adiknya tu, iaitu si muslimah yang kita nukilkan ni, dia tidak ada kemampuan tau. Satu, mana at that very young age, dia tak ada kekuatan, tak ada kemampuan. Dan apabila dia sudah berumur usia lanjut sikit, dia menceritakan ini, dia dah berani sikit dia menceritakan ini kepada ibunya. Ibu dia menolak cerita itu. Tak percaya pula. Tak percaya. Jadi satu sudut juga saya rasa sini kita boleh lakukan sebuah pembincangan sebagai seorang ibu bapa, betul. Dan kalau rasa as a father and as a parents in general, kita pun perlu tahu kalau perkara-perkara ini timbul. Bukan maksud cerita ni lah, mana cerita-cerita yang negatif yang bakal timbul daripada kalangan anak-anak kita. Dan bagaimana kita nak filter gitu. Dan apa pendapat korang? Nak kena ambil tahu lah. Kalau anak bilang kan, jangan macam tolak tepi je. Betul. Tak nak dengar. Investigate sikit ke, betul tak? Betul. Try tengok betul ke tak. Sebab budak-budak kadang-kadang pun ada tipu hela dorang juga kan. Tapi kalau benda-benda yang serius kan, macam gini kan, tak mungkin kadang-kadang nak tipu nak tipu lah. Unless dia betul-betul ada agenda memang benci abang dia ke apa lah. Kau tahu tak? Kadang-kadang cerita drama, watak manusia macam-macam punya watak boleh keluar. Betul lah. Dunia ni pentas kan, sebuah pentas untuk manusia. Jadi ni sandiwara pun banyak, manusia pun banyak sandiwara aku dah nampak kan. Tapi kalau cerita ni benar, kita as a parents should kira investigate lah. Betul lah. Jangan nak macam tak ada lah. Kadang-kadang kalau investigate maybe ada some closure lah untuk dia juga. Betul. At least we are doing an effort and on her part. And I mean being parents, aku rasa pun not easy aja Kita have to deal with this kind of thing. And kalau saya kata daripada kisah ni, mungkin kita boleh cadangkan beberapa perkara lah. Antaranya itu kalau misal kata mangsa yang mengalami keadaan seperti ini itu pada hari ini lebih mudah untuk buat report polis dan sebagainya, ataupun kembali kepada pergi ke badan-badan yang boleh membantu dan sebagainya, report polis apa yang berlaku dan sebagainya, dan jangan takut kerana ini adalah satu kemungkaran. First kali dalam agama kita, ini adalah satu kemungkaran dan kita wajib untuk mencegah kemungkaran. Baik dia berlaku kepada orang lain ataupun dia berlaku pada diri sendiri dan sebagainya. Jadi perlu untuk kembali ataupun pergi kepada pihak berwajib dan melaporkan perkara ini dan tidak perlu takut. Dan kita alhamdulillah kita berada di negara yang penuh dengan, insya-Allah penuh dengan keadilan dan sebagainya. Taib, perkara-perkara semacam ini tidak akan didiamkan. Perkara-perkara semacam ini tidak akan didiamkan. Jadi jangan takut, terus boleh laporkan kepada pihak yang wajib. Ini mungkin antara cadangan. Ada medical sekarang kan boleh check medical. Macam mana? Kalau ada kata kena rogol ke, kena rogol diorang tahu apa sekarang. Correct. Macam forensik gitu lah. Macam forensik. I think in terms of dan mungkin kita boleh tambah daripada apa yang kita dengar daripada kisah itu adalah penting juga bagi ibu bapa, khususnya pada zaman ini. Khususnya pada zaman ini yang penuh dengan kita lihat pembawakan daripada barat dan sebagainya, lifestyle, pakaian berbeza, kemudian ada joget-joget ni dan sebagainya, perkara-perkara yang boleh membangkitkan syahwat di kalangan anak-anak dan sebagainya. Itu penting bagi ibu bapa untuk memantau. Kalau misal kata dulu orang kata memantau itu misal kata
bila dia pulang dan sebagainya. Kita lihat sekurang-kurangnya dalam sehari misalnya kata 1 jam atau 2 jam kita tengok. Tapi pada masa ini, zaman ini, itu perlu berikan perhatian yang penuh lebih kepada anak-anak, bukan hanya di rumah tapi di luar, dengan siapa dia bercampur, dengan siapa dia bergaul dan sebagainya. Apakah budaya yang dia minat, siapa yang dia suka di kalangan artis dan sebagainya. Dia kata contohnya kalau dia suka misalnya kata golongan LGBT dan sebagainya, perlu tahu pada hari ini agar dapat dicegah perkara ini daripada awal, supaya tidak berlaku seperti mana yang kita tidak diinginkan. Betul. I mean, being parent nowadays macam Ustaz tadi mengatakan, and we have a greater responsibility Pasal zaman kita membesar Jad, aku rasa lain lain je. Zaman kita membesar, kita tak expose with so many things, dan now current time Alah, semua mungkin orang nampak. Zaman kita membesar dulu, itu macam mana sedegil-degil pun, itu mungkin setiap daripada kita mungkin ataupun kebanyakan majoriti itu akan pergi ke madrasah mingguan. Sama ada pada hari Sabtu, hari Minggu. Itu kalau cabut, tu tak tahulah. Itu sendiri-sendiri Tapi ada itu, basic agama tu ada. Basic ilmu agama tu ada. Betul. Tentang perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara macam ini dan sebagainya diterangkan oleh ustazah-ustazah ataupun asatizah di madrasah mingguan dan sebagainya. Tetapi pada hari ini mungkin keadaan dah berubah. Kebanyakan daripada anak-anak itu mungkin tak pergi ke madrasah-madrasah dan tak didedahkan dengan pendidikan agama. Dengan pendidikan agama. Dan sebenarnya pendidikan agama itu bermula daripada rumah itu sendiri. Ibu bapa itu sendiri yang perlu untuk memasukkan ataupun memberikan pendidikan yang penuh, yang sempurna kepada anak-anak, supaya terhindar perkara-perkara semacam ini. Ustaz mengatakan pendidikan yang sempurna. Jadi sebahagian daripada masyarakat kita mungkin ada beberapa pendapat cara untuk mendidik anak. Ada yang mengatakan mungkin yang basic sudah mencukupi lah. Mungkin ada sebahagian mak bapak mengatakan, tak, dia nak kena hafal Quran. Aku memang bercita-cita untuk anak aku hafal Quran dan sebagainya. Jadi pendidikan yang sempurna yang boleh kita landaskan daripada jalan-jalan ulama, Ustaz. Apakah yang Ustaz boleh nasihatkan daripada landasan ulama-ulama kita? Daripada apa yang dinasihatkan oleh guru-guru kita ataupun para ulama dan sebagainya, awwalu syai' adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendidikan fardu ain. Dari segi fiqihnya, salatnya benar, wudu'nya benar. Kemudian perkara-perkara yang berkait dengan akhlak. Perkara-perkara yang berkait dengan akhlak dan sebagainya itu boleh disertakan ataupun dimasukkan. Contohnya lifestyle macam mana, bergaul dengan orang yang macam mana, berpakaian macam mana dan sebagainya. Jangan bercampur dengan orang-orang yang sungsang dan sebagainya. Pemikiran-pemikiran yang ada pada zaman ini yang sungsang dan sebagainya, itu perlu untuk diberitahu kepada anak-anak pada zaman ini. Mungkin fardu ain tu memang important. Fardu ain tu memang tak boleh larilah. Mesti nak kena ajarkan, mesti kena pastikan seorang ayah ataupun ibu pastikan anak-anak tu betul-betul, orang kata, kejap ataupun betul-betul mantap dalam ilmu fardu ain. Kena tambah lagi perkara-perkara yang berkait dengan akhir zaman. Contohnya apa yang telah diberitahu, digambarkan oleh Nabi SAW tentang perkara-perkara yang akan berlaku pada akhir zaman. Akan timbul kemungkaran, timbul fasad. Orang melihat satu kemungkaran adalah satu kebaikan, dan satu kebaikan adalah satu kemungkaran dan sebagainya. Itu perlu untuk ditanamkan khususnya kepada ajial ataupun generasi-generasi pada zaman ini, supaya perkara-perkara macam ini dapat dielakkan. Ada sebab saya bertanya Ustaz tentang perkara tu. Aku tanya Ustaz pasal apakah yang dimaksudkan pendidikan yang sempurna. Pasal kalau kita kaji balik pada cerita bagi si muslimah yang kita nukilkan pada malam ini, daripada luahan beliau bukan setakat pasrah pada kehidupan dia. Pasal pada awal usia yang muda, 9 dan 10 tahun sudah dirogol ataupun sudah diperkosa oleh abangnya sendiri. Dan beliau sering bertanya kepada diri beliau, what do I deserve to get this treatment? Betul tak? What do I deserve sehingga aku melalui kehidupan ini? Jadi
daripada sudut angle itu Ustaz, saya rasa ramai di luar sana yang mungkin merasakan sedemikian. Mengapa aku dilahirkan seperti gini? Mengapa aku dilahirkan dan sudah sampai pada usia tu terjadi perkara ini pula pada aku? Kezaliman ini aku tak minta. Aku tak minta kezaliman ini. Tapi mengapa ia berlaku? Mengapa Allah benarkan ia berlaku? Jadi mereka akan tertanya-tanya. Jadi ni pada sudut akidah ni pun saya rasa kita boleh membahaskannya sedikit kepada sudut akidah. Mungkin diorang tak belajar. Mungkin diorang pun tak tahu tentang apa tu ilmu akidah. Jadi mereka banyak menanya dan mempersoalkan. Mungkin mereka secara rahsia mereka berbicara kepada Allah, ya Allah, mengapa kezaliman ini berlaku pada aku? Dan pada usia yang muda, mengapa? Jadi, apa yang Ustaz boleh berikan sedikit nasihat daripada perkara ini, Ustaz? Okay, pertama sekali ini ada berkait dengan, kalau kita belajar dalam ilmu akidah itu ada satu bab yang dinamakan bab qada dan juga qadar. Bahkan dia termasuk daripada rukun iman, iaitu beriman dengan qada qadar, tidak kira sama ada dia itu baik ataupun dia itu buruk. Taib itu ada dibahaskan oleh para ulama dalam ilmu akidah ataupun ilmu kalam. Kita belajar tauhid dan sebagainya. Jadi setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam kes ini mungkin secara ringkas, ini adalah satu ujian. Dan setiap manusia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dia ulama, dia asatizah, dia orang baik, dia diuji. Dia orang yang tidak baik, itu juga adalah satu ujian. Baik. Jadi dalam kes ini mungkin kita boleh datangkan satu hadis daripada Nabi SAW. Mungkin boleh menceriakan lagi ataupun boleh menghilangkan sedikit daripada duka cita ataupun kekesalan, kekecewaan yang ada dalam diri wanita itu, insya-Allah minas salihat, termasuk pada orang-orang salihah. Amin. Itu Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau dia sayang ataupun cinta kepada seorang hamba, ibtalah, dia akan menguji seorang hamba. Jadi ujian ini yang kita dapat dalam kehidupan kita, macam mana berat pun kita rasa berat dan sebagainya, kita kena yakin bahawa ada orang yang lebih diuji lebih berat daripada kita. Baik, siapa pun kita, baik kita itu daripada golongan yang baik ke ataupun golongan yang tidak baik ke apa dan sebagainya, walhasil bila kita dapat ujian, satu-satu ujian, kita ada usaha, kemudian ada tawakal, doa, berusaha untuk apa? Untuk kita menjadi lebih baik, dan itu semua berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu secara ringkas kita boleh. Masya-Allah. Saya rasa perkara bila kita mengatakan tentang ujian, Ustaz, saya rasa tak semua orang ada itu mentality yang diorang willing to go through ujian-ujian yang Allah menguji mereka. Dugaan-dugaan yang Allah turunkan kepada mereka ni. Pasal kita semua ingat hidup ni nak kena senang. Dan sebagian daripada kita sudah biasa dengan kesenangan. Jadi kita ingat kehidupan ni tak perlu nak melalui kesusahan. Dakwah ni tak perlu melalui kesusahan. Belajar agama ni tak perlu melalui kesusahan. Jadi we are so used to that kind of mentality tu. And jadi because of that kita tak ada keinginan nak strive forward. And dah too comfortable with that zone. Jadi atas sebab ini saya rasa saya menggalakkan bukan pendapat saya, ni saya luahkan apa yang tersirat dalam hati kita ataupun hati saya tersendiri. Kita sama-sama lah nak kena maju forward together. Daripada sudut aspek. Boleh saya tambah antara cara lah untuk move on ataupun kita kata apa, untuk move on dalam kehidupan ini, kita perlu teruskan kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu laisa bizallamin lil abid. Itu Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak menzalimi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Adil. Taib, itu adalah sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sifat kekurangan pun sedikit pun Allah menzalimi hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah itu sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Taib, itu dari segi pembahasan para ulama dan sebagainya. Dan pada hari ini untuk move on, untuk menjadikan keadaan kita itu lebih baik, salah satu daripada cara ini adalah bergaul dengan orang-orang yang baik.
Dan bila saya sebutkan orang-orang yang baik dan sebagainya, itu bukan hanya bergaul dengan golongan asatizah ataupun para ulama dan sebagainya ataupun golongan yang pergi masjid, tidak. Bergaul dengan orang-orang yang mungkin dapat motivate diri kamu untuk kamu menjadi lebih baik, ataupun kamu dapat insya-Allah melupakan perkara-perkara yang lalu, yang perkara-perkara yang hitam yang pernah berlaku dalam kehidupan kamu. Taba'anlah kita harus memilih siapa yang kita bergaul dan sebagainya, dan make sure motivation yang diberikan itu ke arah kebaikan, bukan kepada ke arah contohnya dendam dan sebagainya, ataupun sampai menyalahi akidah dan sebagainya, ataupun sampai question perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Itu tidak baik. Tapi dapat motivate ataupun pergi ke counselling dan sebagainya. Sekarang banyak pusat-pusat Islam ataupun yang diterajui oleh badan-badan Islam yang menyediakan counselling bagi golongan-golongan ataupun orang-orang yang mempunyai masalah seperti ini. Ini perkara saya rasa dia bukan setakat perlu kepada reach out, Ustaz. When we talk about reach out and saya rasa kita selalu have this mentality tau. Ini hanya pendapat umum je kan, dan mungkin kita boleh kiaskan lah kan kepada kehidupan kita. Kita selalu ingat orang yang berperlu saja berjumpa dengan orang yang boleh memberikan pertolongan. Macam misal lah, kalau macam aku ni terdesak memang dalam kesusahan, aku pergi kepada Ijat untuk minta pertolongan lah, baik dalam segi wang ringgit ke, pertolongan zahir dan batin tak boleh lah pertolongan zahir kan. Jadi ini hakikat sebenar tau. Kita ada this mentality, orang yang dalam kesusahan ni mesti datang at the front door of those who can give them help. So I think we have to switch that mentality back kan. Orang yang ada kemampuan untuk menolong, baik dalam segi organisasi badan ke, ataupun baik individu-individu yang ada kemampuan untuk melakukan pertolongan di luar sana, saya rasa have to reach out to them. Pasal diorang perlu. Dan apa yang saya dapat lihat dan apa saya dapat fahamkan daripada muslimah ini, pasal saya berinteraksi dengan beliau sendiri. Beliau mengatakan pada waktu ketika beliau dalam keadaan sesat dan dalam keadaan kegelapan, waktu tahun-tahun yang beliau dalam kegelapan itu, beliau tak ada banyak pertolongan yang datang kepada beliau. Tak ada tangan-tangan yang mendorong dia balik ke jalan yang asal, membawa dia, menarik dia daripada segi amar makruf nahi mungkar. Jadi saya rasa ini aspek ni saya rasa harus diperbaiki dalam segi pemikiran kita lah. Kan? Jangan rasa orang tu yang berhajat harus approach kita. Kalau kita tahu dia betul-betul susah, kita buat the first action lah. Kan? Pasal ada orang malu, bukan kita nak salahkan orang, hanya mereka ada itu sifat malu. Kan? Jadi betul tak Ustaz ni? Apa yang saya katakan ni macam orang dalam keadaan susah, kadang-kadang bukan tak nak pergi minta tolong, hanya dia malu. Ni aib aku, ini aku punya ni sebagai. Jadi dan tak menjadi satu kesalahan ataupun kita yang tahu akan orang yang berada dalam keadaan kesusahan, kita sendiri pergi membantu. Dan itu adalah salah satu daripada sifat Nabi SAW. Itu pergi keluar, jumpa orang yang susah. Ada sahabat-sahabat Nabi SAW tidak mengungkapkan kesusahan mereka, kesedihan mereka dan sebagainya, tapi diketahui oleh Nabi SAW daripada sahabat-sahabat yang lain. Nabi SAW itu yatafaqqadu ashabah, dia selalu akan bertanya sahabat-sahabatnya itu. Kalau saya kata 2, 3 hari, 4 hari tak nampak sahabat ni dalam masjid, mesti dia ada apa-apa hal. Jadi Nabi SAW yang akan pergi ke rumah sahabat itu, bertanya apa masalah kamu dan sebagainya, saya ingin bantu. Kita boleh mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, masya-Allah. Saya rasa banyak perkara yang kita boleh belajar daripada peristiwa ini ataupun cerita ini. Mudah-mudahan yang kita dapat nukilkan pada malam ini hanyalah untuk sebagai pengajaran dan pelajaran bagi penonton di luar sana, dan saya harap ia menjadikan satu iktibar bagi kesemua daripada pembahasan kita ini, agar sama-samalah kita maju menjadi satu ummah yang lebih bertauliah, yang lebih progresif insya-Allah.
Jadi sebelum itu saya ingin mengatakan kita ada produk promo sikit. Tapi bagi mereka yang ada soalan-soalan, sila muatkan soalan-soalan anda di laman Facebook chat beliau ni, di laman Facebook chat kita kan. InsyaAllah kita akan menjawab tiap-tiap soalan daripada yang diketengahkan, yang dimuatkan, insyaAllah. Jadi itu dengarkan daripada produk talk kita ini. Dengan Sarawak it's like very kata orang tu senang lah. Kita pun tak tahu macam mana how to do this kan. She actually bentangkan the steps. Kita quite satisfied lah. She's very bubbly. She can manage very well and she is very knowledgeable. So dia openkan kita punya eyes macam, so Alhamdulillah, and we managed to find this place, Alhamdulillah, and we love it. Nasihat untuk jual beli rumah, sila hubungi Saluadin di 92700737 dan lungsurilah Facebook beliau di Saluadin-Hero Homes dan di Instagram wawa_din. Ya, selamat kembali lagi pada podcastnya Sahabat Bertanya. Dah. Yang pergi tu akan tetap pergi. Tak ada, aku tadi bagi penonton yang tak tahu saya ditegur oleh kita punya producer. Producer kita naik cakap semua orang muka sedih. Mengapa? Takkan cerita gini kau nak aku ketawa. Tak adalah, kata. Tapi memang betul memberikan kesan sangat mendalam lah. Tapi boleh aku share sikit tak? Go ahead. Pasal banyak orang komen ni kita senyap-senyap pun. Ni kita bersuara pula kali ni. Siapa yang komen? Ada orang komen. Okay, bacakan komen-komen anda. Nanti aku nak cakap dulu ni. Aku cakap kita check it. Go. Tadi kau cakap kan kita ni nak jadi masyarakat yang move forward kan. Aku rasa kita sebagai individu lah. Ya, betul. Kita nak kena perbaiki diri kita sendiri sebagai seorang kawan. Betul. Kita jadi kawan yang yang orang akan selesa dengan kita untuk luahkan kan. Betul. Kita pun yalah, kita ni bukan baik sangat, tapi make sure kita ni ada untuk kongsi lah, betul tak? Betul. Kau bring up a very important point, Ojat. Pasal kita semua sezaman. Macam aku, kau, Epul, kita semua membesar dalam waktu zaman yang sama lah kan. Betul. Dan kita dapat lihat lah waktu kita membesar tu banyak kemungkaran. Dan betul. Bila kita waktu membesar dalam waktu kemungkaran seperti itu, kita dapat lihat ada sebahagian segelintir aja yang kawan-kawan yang benar-benar ikhlas yang membimbing kita. Tak semua tau kawan yang can be there for you. Tapi nak cek kawan special ni susah sikit tau. Kawan yang macam boleh menegur kita, tapi teguran dia tu makin menarik kita kepada kebaikan. Betul. Macam aku dulu pun tak pernah nafikan macam Ustaz, saya tak pernah ada kawan kalau saya maki dia kata macam jangan maki dosa. Malahkan diajarnya lagi ada. sampai kalau saya buat buku tu dah boleh tebal gini kemakian yang aku hafal. Jadi kita perlu ada kawan yang boleh menegur kita lah dengan cara kebaikan. Itu pada aku penting lah. Dia walaupun dalam segi tabiat lah, kita semua ada tabiat masing-masing kan. Ada yang bertabiat berbual well mannered, ada yang bertabiat dalam segi sudut berbual main laser je lah. Tapi pucuk pangkal dia, kita perlukan kawan yang benar-benar support kita secara moral tau. Betul. Yang membawa kita, yang membenteng kita daripada melakukan keburukan. Itu yang paling, itu the first step. Whether dia nak bawa kita kepada kebaikan, that's another story lah. Salah. Asal? Kubur masing-masing jawab. Pergi kubur tak boleh. Kubur masing-masing jawab. Kubur masing-masing jawab Kubur kau jaga sendiri. Kubur aku jaga sendiri. Engkau selfish. Itu je aku nak cakap. Engkau selfish. Nanti aku pergi kubur, aku dah mati, aku pikul sendiri. Aku korek sendiri, aku masukkan badan aku sendiri. Jadi kau jangan sibuk. Mandi sendiri. Aku sembahyang kat sini. Ketaburkan pacai sendiri. Kau jangan sibuk. Pakai celak sendiri. Inilah kawan-kawan kita yang kita nak perlu ada dalam hidup kita. Selfish. Pasal aku kadang tak boleh bayangkan kisah yang berlaku tadi. Berlaku mungkin pada era 90-an ke 80-an. Betul. Tak, zaman aku ada dengar cerita gini juga. Tapi aku tak kenal direct orang. Yalah. Tapi aku pernah dengar cerita kan. Macam kau tahu lah, di benda nanti orang buat sampaikan lah. Sampaikan kan. Ini abang dia dah pernah bawa dia. Alamak. Waduh. Betul tak betul. Dengar macam kadang-kadang macam tengok kan. Betul tak betul ni Macam tak percaya lah sebab gitu.
Tapi dengar orang sampaikan. Tapi aku pun aku bukan forensik kan nak cakap. Jadi aku ambil gitu kira terus. Okey, daripada sudut orang awam pasal kita semua orang awam. Daripada sudut orang awam, kau rasa salah tak? Kan? Mesti daripada sudut orang awam kita hukum akal kita mesti kita rasa ni salah. Bila dengar je macam betul tak betul saya gini macam tak boleh percaya punya benda Tak, yang sedihnya kes gini, maaf agaknya orang kafir pun kat Singapura tak buat ni kes macam ni. Ada orang lagi banyak mempromosi kan. Aku itu pak aku tak faham. Cepat nanti kita cut Tak terikat ni live je. Ni live. Promosi kan promote lah. Promote lah. Kau buat Tak malu ketengahkan. Mana ada orang nak promote benda macam Tapi ni? nak cakap ni adik-beradik. Ada bapak pun dengan apa banyak kes kan. Berita-berita Betul. kadang-kadang kata Singapura pun ada itu ada baru. Kalau bapak dengan bantal aku pernah dengar. Itu aku tak cakap lah. Itu bini merajuk. Baik, kita akan membacakan apa soalan-soalan ataupun komen-komen anda di Facebook. Aku tak boleh baca. Ni kau boleh baca? Komen Mana kejap Aku tak boleh scroll lah. Tak tahu apa pasal dengan aku punya phone. Kenapa ni? Ni Ustaz apa hukumnya ijat dengan Eric People senyap? Kita dah jawab tadi. Okay, earlier punya ni ada. Kejap. Ada lah. Siapa yang tadi dah komen boleh ada soalan boleh type lagi tak? Jadi senang sikit tu. Pasal kita aku tak boleh view lah aku punya live chat. Okay, tolong bacakan Iful. Siapa? Daripada Fino Fino. Okay, saudara Fino, saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan sahabat-sahabat. Waalaikumsalam. Saya ada soalan. Jika tangan kiri saya ada casting from my wrist onwards, bagaimana boleh saya ambil wuduk? Saya jawabkan boleh Ustaz? tak apa. Saya nak jawab. Tak apa Ustaz, saya teruskan. Bila kau cakap gitu kan, aku macam rasa aku antara yang terpilih yang pernah menghadiri kelas belajar bab ni tau. Betul. Jadi korang yang tak tahu kan, jangan asyik tahu apa kau pergi belajar lah. Aku tak pernah macam gini kan. Sabar. Jangan main-main. Macam mana nak solat? Freestyle lah. Kau pergi ambol aku pun takut. Tak adalah, jangan. Humble. Tak jawab. Okay, sila. Tafadhal mashkurah. Okey, ni dari soalan fiqh lah. Ataupun soalan yang berkait dengan bab jabirah. Jadi bab jabirah ini adalah salah satu pembahasan yang termasuk dalam bab tayammum. Jadi biasa kalau kita belajar bab tayammum, itu sebahagian daripada kitab-kitab fiqh itu dia akan sebutkan bab jabirah. Bagi peringkat, mungkin peringkat pertengahan dan sebagainya, ataupun peringkat yang tinggi lah. Taib, dari jabirah ni apa? Jabirah ini adalah satu benda yang menutupi atas anggota badan kita, seperti tangan lah. Dalam soalan yang diberikan adalah tangan. Jadi ada seperti casting ataupun kerana patah dan sebagainya, ataupun dia luka dan sebagainya. Jadi ada satu bandage ataupun diletakkan simen dan sebagainya, ditutupi. Jadi tetap orang yang dinamakan sahibul jabirah ataupun ashabul jabirah ini tetap diwajibkan. Pertama sekali diwajibkan ke atasnya itu solat, dan solat tidak gugur walaupun tangannya itu berbalut semacam itu, walaupun berbulan-bulan. Berbulan-bulan, contohnya mengambil masa 3 bulan ataupun 4 bulan, tetap diwajibkan ke atasnya untuk melaksanakan solat pada setiap waktu. Dan tidak diperbolehkan juga bagi dia untuk menjamakkan solat. Contohnya kalau ada orang dia ada keuzuran seperti itu, ataupun dia ada sakit dan sebagainya, kadang kita lihat dalam beberapa orang yang bertanya itu boleh jamak ataupun tidak. Dia bukanlah orang musafir, sehingga diperbolehkan baginya untuk jamak dia penuh solat. Jadi mudah saja bila dia nak ambil wuduk. Contohnya dia nak melaksanakan solat dan dia ingin mengambil wuduk. Ada beberapa step ataupun beberapa langkah yang perlu dia perhatikan ataupun dia boleh lakukan. Sebab itu tadi bila saya sebutkan pada awal jawapan daripada soalan ini, jabirah ini termasuk dalam bab tayammum ataupun pembahasannya itu ada di dalam bab tayammum. Berarti apa? Dia ada berkaitan dengan tayammum juga. Dia ada kaitan dengan tayammum juga. Dan tidak cukup dengan dia hanya membasuh tangannya yang tidak berbalut dan juga anggota yang berbalut, disapu dengan air. Tetapi diwajibkan juga baginya untuk bertayamum. Jadi langkah yang pertama apa yang perlu dilakukan? First kali dia basuh macam biasa. Jadi dalam situasi seperti ini, saya basuh saya punya muka,
Yang ni saya ambil yang wajib lah. Wajah. Okey, wajah saya ataupun muka saya basuh. Kemudian saya basuh tangan kanan saya. Ini tangan kiri ya. Tangan kiri saya. Bila sampai kepada tangan yang kiri, saya basuh mana anggota. Ataupun saya tak basuh dulu, saya tayammum dahulu. Saya tayammum dekat mata, dekat muka dan juga disapukan dekat tangan macam biasa. Sapu atas ni. Oh. Okey. Ini yang pertama. Ini tengah-tengah wuduk Ustaz. Ini dilakukan. Bila saya dah habis basuh muka, Lebih basuh basuh tangan kanan. tangan kanan. Bila nak basuh ini, anggota saya ni, Yang kiri. Okey, maka saya tayammum dahulu. Tangan kita tengah basah Ustaz macam mana? Jadi perlu untuk keringkan. Keringkan dan sebagainya. Dan tak ada masalah kerana ada hajat kat situ. Dan hukum dia tidak makruh kat situ. Jadi untuk ambil tanah dan sebagainya, tayammum. Dengan niat ni dan sebagainya, itu disebutkan dalam bab tayammum. Taib. Kemudian bila sudah tayammum, barulah ambil air, basuh bahagian yang tidak ada balut. Jadi bahagian yang tidak ada balut itu tangan ini sampai pergelangan. Okey, basuh bahagian yang tidak ada balut, saya sapu macam biasa ataupun tak air lah macam biasa. Kemudian ambil air, disapukan di atas bahagian yang berbalut. Berapa banyak air Ustaz? Ambil air, Sedikit je. Sapu je sapu lah. saja. Tak perlu nak Syarat air, dia. tak perlu nak air yang running water. Running water pun boleh lah, tapi leceh tapi lah nanti basah, kan. casting basah lah. Casting basah lah. Betul. Just ambil air, dalam ibarat kita dia sebut apa? Masah. Disapu. Okey, disapu macam biasa. Setelah disapu macam biasa, taib, barulah sempurnakan anggota selepas tangan. Jadi anggota selepas tangan apa? Sapu kepala ataupun bahagian yang sedikit daripada kepala, kemudian basuh kaki. Finish, habis. Masya Allah. Jadi kalau bagi orang yang berwuduk seperti ini Ustaz, ada pernah saya dengar juga ni kan. Jadi nak dapat bimbingan daripada Ustaz lah. Mereka mengatakan walaupun kita berwuduk daripada keadaan seperti ini, yang mana disertakan dengan tayamum, mereka mengatakan kita boleh lakukan solat, tapi solat tu perlu diqada. Adakah betul Ustaz? Ini yang mu'tamad di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Taib, sebab apa? Dia punya kasnya ataupun dia punya balutan itu berada. Kalau balutannya berada, taib, pada muka dan juga pada tangan. Walaupun kadang sedikit, tapi dia berada pada anggota yang wajib untuk dibasuh. Taib, itu kena qada secara mutlak. Maksudnya secara mutlak kena qada macam mana? Tak kira sama ada dia letak kas itu dalam keadaan dia suci ataupun bukan dalam keadaan dia suci dan sebagainya. Tetap selepas contohnya dia dah buka dia punya kas dan sebagainya, dah kembali pulih wajib baginya untuk qada. Ini adalah pandangan yang mu'tamad. Tapi kadang ada orang kadang dia kena kas, contohnya kaki ataupun tangan ni dan sebagainya, kepala dia khususnya orang nak dekat setahun, setahun lebih dan sebagainya. Dan qada mungkin akan menjadi satu perkara yang berat baginya. Maka boleh diambil qaul. Satu qaul itu ada di dalam kitab Majmu' Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, insya-Allah, yang mana dia mengatakan setiap solat yang dilakukan dalam waktunya itu yang mempunyai kekurangan, selagi ia dilakukan dalam waktu, maka hukumnya itu tidak perlu untuk qada. Dan ini bila kita lihat dalam panduan ilmu fikih Syekh Umar Al-Khatib yang ditulis oleh seorang ulama ataupun ustaz yang baru meninggalkan kita, Ustaz Salih Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala, kita akan berjumpa ataupun kita boleh lihat pandangan ini yang mungkin dapat meringankan. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Sangat bermanfaat tapi selalu ada tambahan sikit soalan. Orang selalu kata tayamum, tapi macam mana kita nak dapat debu tu Ustaz? Mungkin ada orang tak syarat-syarat bagi debu lah. Okay. Antara syarat-syarat yang ada pada debu itu, dia first kali dia suci. Kemudian debu tu bukanlah debu musta'mal. Kita pernah dengar air musta'mal. Betul. Debu pun ada musta'mal. Debu ada musta'mal. Okey, debu musta'mal macam mana? Debu ni sudah digunakan pada sapuan muka, kemudian jatuh, kita nak ambil balik. Tak boleh Ustaz? Tak boleh. Ataupun dia dah digunakan untuk sertu misal kata. Kemudian kita nak gunakan semula. Tak boleh. Kemudian debu itu ataupun tanah itu adalah tanah yang mempunyai ghubar, lahu ghubar. Ada debu lah. Kita panggil apa? Debu. Dan dia itu tak terlalu keras dan sebagainya.
maka itu sah untuk dijadikan abuk Ustaz, macam abuk something like that. Abuk. Macam abuk, bukan abuk dah. Dia tanah yang berdebu. Tanah Kalau berdebu. abuk memang tak sah. Abuk. Okey. Ni boleh tayamum tak ni? Jadi dalam mazhab kita memang tak sah. Kalau misal kata orang nak tayamum, misal kata dekat dinding, kursi kapal terbang, misal kata kursi bas dan sebagainya, itu bukan debu. Itu kan debu. Itu bukan tanah, itu bukan debu. Jadi memang tak sah. Kalau saya tayamum kat muka Apple boleh. saya tengok banyak abuk kat muka dia. Kalau ada debu, kalau ada debu yang bertanah, boleh. Tak ada masalah. Ustaz cakap, muka kau memang berabuk. Aku masih boleh angkat wudu sendiri. Jadi bedak pun tak boleh Ustaz Bedak tak boleh. Bedak tak dinamakan tanah yang berdebu, bukan debu. Tapi Ustaz, kalau sikit hari Ustaz pernah cakap pasal apa, kalau angkat wudu, kalau pakai kasut kat luar, jalan luar, tapi pak kaki tak payah basahkan. Khuf. Itu masalah khuf. Itu masalah kasut. Khuf. Itu. Jangan salah anggap. Kata khuf tu apa tak? Macam boot gitu. Kasut rollerblade lah. Orang zaman Nabi dulu, zaman perang punya time. Aku tak tahu apa pasal aku tak boleh baca. Aku baca lagi. Aku tak boleh baca komen-komen yang sebelumnya, tapi yang komen yang awal aku boleh baca. Siapa? Daripada Muhammad Syahrul Nizam mengatakan, Masya-Allah, yang sebelah ustaz tu handsome-nya. Masya-Allah. Aku macam nak Muhammad Sebelah Syahrul Nizam. kiri ke sebelah kanan? Masya-Allah, Syahrul Nizam. Saya harap awak tak macam salah Pakai pandang. kacamata ke pakai tak ni? kacamata. Awak nak kena pakai kacamata. Orang empat ni dia, ini sifat iri hati Ustaz. Ujuk Dah terdampak Ustaz sifat iri hati diorang. Takut Ustaz, nasihatkan sikit Ustaz. Ni akhir zaman. Okey. Baik, kita ada soalan. Tak ada soalan kan earlier daripada saudara Isham Isham aku baca. Balani. Aku baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah seorang yang tidak ada wuduk atau dalam keadaan junub memegang Al-Quran? Bolehkah dia menggunakan glove untuk pegang? Glove kat resistant fire ke apa ni? Tak tahu. Apa resistor tu? Kita nak buat perkara safety kat sini aku last warning tu kau. Nanti kat resistor pang Teringat kerja pula. Manager dekat sini bertanya. Okay, go. Jadi sila. Izinkan nak jawab Dia pula nak jawab Ustaz. Okay, mungkin kita boleh apa? Silakan. Mungkin kita Kiai boleh Ijat. soalan ni Ustaz silakan. Jangan malu-malu lah aja. Kiai Ijat ada kat sini boleh terangkan. Tidak ada wudu. aku nak tahu yang soalan ni Dalam berpegang pada keadaan mazhab junub. mana. Dia kalau mazhab Hanafi saya belum khatam lagi. Dalam keadaan junub tau dia cakap Junub ataupun tak ada wuduk. Silakan Ustaz. Okay, jadi secara ringkasnya jawapan bagi soalan tersebut itu diharamkan ke atas orang yang berhadas kecil ataupun yang dalam keadaan junub, baik lelaki ataupun perempuan, ataupun perempuan yang berada dalam keadaan haid, itu memegang ataupun mengangkat Al-Quran Saya. walaupun dengan menggunakan glove, walaupun dengan menggunakan pelapik, walaupun pelapiknya itu adalah pelapik yang tebal, apatah lagi kalau dia itu adalah yang tipis. Baik, itu diharamkan ke atas orang yang dalam keadaan junub itu memegang Al-Quran. Maknanya dosa lah Ustaz kalau pegang Bila disebutkan haram itu, kita lihat pada ta'rif haram itu apa. Bila melakukannya itu mendapat dosa. Walaupun tengah kemas rumah Ustaz. Macam tengah kemas rumah saya angkat sekejap tak boleh ke? Melainkan contohnya dalam keadaan misal kata dilihat Al-Quran itu misal kata terletak di atas lantai ataupun terjatuh di atas lantai, ataupun kita sedang berjalan misal kata di luar dan sebagainya, ada orang tercicir Al-Quran, ditakuti Al-Quran itu diinjak-injak ataupun dipijak dan sebagainya demi untuk menghormati Al-Quranul Karim itu, maka diangkat Al-Quran itu walaupun dalam keadaan junub. Kerana apa? Takut ia itu dihinakan ataupun Al-Quran itu dihinakan, maka diharuskan. Masya-Allah. Satu ilmu tu Satu ilmu yang sangat bermanfaat. Faham tak faham? Faham. Jadi kalau Quran tu Ustaz dekat atas rihal, kita tak ada wudu, kita angkat dekat rihal tu boleh tak? Soalan baik. Jadi kalau kita lihat dalam fiqh Syafi'i Kasifatus Sajah, itu sama juga. Itu dinamakan kursiul Quran ataupun kursi, tempat meletak Al-Quran. Selagi mana Quran itu berada di atasnya, maka diharamkan juga memegang kayu kursi, tu, kursi Al-Quran itu. Memegang soalannya itu memegang. Membawa lain lagi. Bag.
Dalam beg. Contohnya misal kata Kalau dalam handphone, memegang lain Yang soalan itu memegang kan. Membawa lain. Membawa ni tetap diharamkan juga di atas orang yang tidak ada wudu, junub ataupun orang perempuan yang haid ataupun nifas. Kecuali misal kata dibawa selain dibawa dengan Al-Quran tu selain dengan Al-Quran. Macam mana tu Ustaz? Contohnya misal kata kita dalam beg. Kita akan bawa buku-buku agama contohnya, kemudian ada Al-Quran. Itu tergantung kepada niat. Kalau niat itu hanya membawa Al-Quran sahaja, maka hukumnya adalah haram. Contohnya beg saya, backpack, dalamnya tu ada Al-Quran, ada selain daripada Al-Quran. Dan saya niat bila angkat, saya tak niat mengangkat selain daripada Al-Quran. Saya niat mengangkat Al-Quran sahaja, maka hukumnya haram, tak boleh. Tapi kalau contohnya misal kata saya niat mengangkat selain daripada Al-Quran, ataupun itlaq, ataupun tak ada niat apa-apa, bila bawa itu beg tak ada niat apa-apa sama sekali, maka hukumnya itu diharuskan. Ada trik ada punya jalan keluar dia lah kan. Tapi nak kena balik pada niat lah. Interesting ni about fiqh kita. Masya Allah, best lah bila Ustaz bahas kan. Okay, baik, kita ada soalan kat sini daripada seorang penonton kita, Nur Suryani kan. Salam Ustaz, mohon nasihat Ustaz tentang mendidik anak-anak untuk menutup aurat. Adakah lebih baik sejak dari kecil supaya dapat ditanamkan sifat malu dan berjaga-jaga towards the opposite gender? Syukran. Terkenal. Aku kalau nak cakap ni susah lah kau nanti kat sini kan. Tentang first kali hukum menutup aurat, itu wajib bagi orang yang sudah baligh. Jadi bila kita sebagai ibu bapa, bukan hanya ibu bapa, contohnya kita penjaga bagi anak, cucu dan sebagainya, itu kita ada hak untuk menegur anak-anak tu, contohnya khususnya anak-anak perempuan ataupun lelaki yang sudah baligh dan sebagainya, untuk menutup aurat. Kerana apa? Itu menjadi kewajipan bagi setiap anak-anak yang sudah baligh yang berakal untuk apa? Untuk menutup aurat. Jadi tetapi takkan kita nak tunggu sampai baligh. Itu perlu kita membiasakan. Anak-anak itu kita membiasakan, contohnya sebelum umur dia baligh. Biasaannya pada hari ini berapa umur orang baligh? 12 tahun. Contohnya misal kata 8 tahun, ataupun bila umur dia dah masuk primary school dan sebagainya, 7 tahun dan sebagainya, kita dah membiasakan dia, memberitahu dia mana had yang perlu ditutup ketika berada di luar, ketika bersama dengan orang kata apa, dengan adik-beradik dan sebagainya, mana perlu ditutup dan sebagainya. Yang abang ni tak boleh jadi tazin misal kata kan, all the way dan sebagainya, pakai suara katuk dulu jadi macam itulah benda-benda kita perlu buat preparation. Betul, supaya nanti bila dia dah baligh, jadi dia sudah terbiasa, dia dah boleh menerima, mudah untuk dia untuk menerima. Dan itu sebenarnya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi SAW suruh? Muru auladakum bis-salah. Ketika umurnya itu 7 tahun. Wadribu, dan disuruh untuk pukul dengan pukulan ta'dib, yang sekadar untuk menjadikan dia melakukan solat, bukan sampai cederakan ke apa dan sebagainya, ketika umurnya 10 tahun. Kita ambil daripada situ preparation. Nabi SAW nak mengajarkan kepada kita preparation dalam semua perkara yang berkait dengan urusan agama. Itu ta'limu fis sighari kan naqshi fil hajar. Itu dalam pepatah Arab. Mengajar anak ketika waktu dia kecil itu seperti mengukir di atas batu. Jadi bila dia besar dan sebagainya, dia akan ingat apa yang diajarkan ketika dia kecil. Jadi kita yang sebenarnya sebagai ibu bapa ataupun sebagai atuk ataupun nenek dan sebagainya yang membentuk anak itu, dan perlu untuk buat preparation agar mudah untuk dia laksanakan bila dia sudah baligh dan sebagainya. Masya Allah. Perkara betul, yang parenting ni very important. Ni aku nak share sikit je ni. Aku pernah nampak dekat internet lah, dekat Facebook satu mother ni, dia tarbiyah anak dia macam mana? Anak dia kecil lagi. Okay. Bilik dia tu, dia bilang anak dia, jom kita buat projek, kita build a mosque. Build a mosque. Macam suasana bilik tu jadi dia pakai kotak lah. Dia pakai kotak, dan tu dia ambil colour paper, dia tambah-tambah buat macam masjid punya shape lah. Tapi kecil tempat tu. Masya Allah. Dan tu adakan tempat sejadah yang colourful. Budak tu suka lah sendiri. Itu antara satu yang
very positif aku rasa. Wow, Masya Allah. Pasal kalau kita involvekan anak-anak kita benda-benda gini, diorang macam very aktif tau bro. Betul. Kan? Dia happy. In fact, diorang suka masjid daripada diorang takut kat masjid. Ya, kira. Macam Ipul lain. Saya takut dengan masjid, dengan jawatan kuasa masjid. Teringat. Wow. Mungkin boleh kita tambah sebelum kita Ustaz terus masuk kita tambah sikit mungkin boleh kita tambah. Okay. Itu sebelum kita mengarahkan anak-anak kita untuk melakukan perkara-perkara yang menjadi kewajipan dalam agama dan sebagainya. Itu sendiri kita diri sendiri perlu untuk menunjukkan contoh. Jadi anak itu dia akan mudah untuk mengikuti. Dia akan lihat orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan orang yang paling dekat dengan dia adalah orang yang berada di rumah. Jadi yang berada di rumah sebagai ibu bapa, nenek ataupun datuk dan sebagainya, itu perlu menunjukkan contoh. Tak bolehlah kita kadang suruh misalnya kata anak ataupun cucu dan sebagainya, itu tutup aurat pergi kelas agama tapi atuknya karaoke kat rumah misalnya. Tak boleh. Itu praktis azan. Praktis azan. Atuknya yang lagu dandut. Okey pun tak haram pula. Nyanyi lagu apa? Dandut Irwan apa? Walaupun hidup seribu Itu nasyid. Ini dandut. Ada version dandut juga. Cuma kamu. Aku cuma tahu memori daun pisang dia lah. Okey, saya ada nampak tu soalan daripada penonton kita ni. Saya rasa sangat boleh kita relate balik dengan hari ni punya topik tentang muslimah yang kita nukilkan pada malam ini mengenai cerita beliau yang mana beliau dirogol dan diperkosa oleh abangnya sendiri. Maka soalan daripada Abdul Malik di sini, beliau menanyakan, Ustaz, misalnya jika adik-beradik berjima lalu mengandung dan dapat anak, apakah hukumnya yang berikut? Dan juga apakah langkah-langkah yang terbaik selepas itu yang harus diambil oleh keluarga berkenaan? Jadi benda yang berlaku itu ataupun perkara yang berlaku itu boleh kita anggap ia sebagai zina. First kali zina lah. Kerana apa dia berlaku? Dia first kali itu perkahwinan pun kalau berkahwin antara satu sama lain, itu adalah mahram, itu hukumnya haram, memang tak boleh. Dan bila berlaku dan tidak sah, bila berlaku benda semacam itu, hukumnya apa? Hasil yang ada, yang lahir daripada kelakuan itu ataupun hubungan itu, juga dianggap anak itu tidak sah tarafnya. Anak luar nikah, Ustaz. Bahasa yang lebih baik mungkin tidak sah daripada taraf lah. Jadi anak itu tetap tidak dinisbahkan kepada si pelaku, tetapi tetap menjadi anak kepada mangsa lah, ibunya. Jadi perkara kalau begini memang tak dianjurkan untuk berkahwin, Ustaz. Pasal adik-beradik kan diharamkan untuk mereka. Dia memang hatta dalam fact kita dalam munakahat secara basic. Pasal saya ketengahkan ni, Ustaz. Pasal mungkin kita nak educate lah sikit kepada orang awam di sana agar tak sembarang-sembarang buat tindak laku yang selepas mereka dapat tahu adik-beradik dan melakukan perbuatan yang jijik ni. Kerana kemungkinan dalam pemikiran ibu bapa, ni kita tutup malu lah dan kita kahwin kan. Kemungkinan. Itu mak bapak dia jumpa aku. Jumpa aku. Saya jumpa kau. Jumpa aku ni Saidina Umar turun nanti. Saidina Umar, masya-Allah. Baju kau. Okay, bagi mereka yang tak nampak bajunya Eric People dia memakai baju Saidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah kita yang ke nombor berapa? Okey, teka-teki. Siapa dapat betul? Jawab. Eric akan orderkan coffee bean send to your house, okay? Jawab sekarang. Instant. Okay, sedar Ustaz. Pasal yang tadi saya katakan lah, takut dorang kahwinkan pula anak-anak. Ni dua anak kandung mereka ni. Takut dorang kahwinkan. Lagi satu masalah hukum yang harus dibahaskan. Jadi kalau kita lihat pada makna mahram itu apa? Yahrumu an-nikah. Ma yahrumun nikah. Itu dia punya basic daripada dia punya ta'arif Itu orang-orang yang diharamkan untuk nikah. Jadi dia termasuk daripada mahram dari segi nasab. Maka hukumnya tidak boleh bernikah antara satu sama lain. Wallahualam. Jadi saya rasa menjawab pada soalan Abdul Malik tadi, insya-Allah. Jadi jangan ke mana-mana bagi kita punya penonton dan pendengar. Kita ada segmen yang seterusnya, iaitu Kalam
hikmah. Qala Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, man lam yuhafiz 'ala al-awqat lam yaslam min al-afat wa man waqa'a fi az-zallat istahaqqa at-tabi'at. Berkatanya Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, barang siapa yang tidak menjaga waktu, maka tidak akan selamat dari musibah. Dan barang siapa yang jatuh dalam dosa, maka dia harus menerima kesudahannya. Wallahu a'lam. Cara kau baca. Asal? Aku tak riak lah. Bukan aku nak cakap apa lah. Asal? Apple pun boleh bikin. Apple insyaAllah next week punya. Next week insyaAllah kita berikan kepada Saidina Apple Saidina Apple bukan? Bukan Saida. Saidina. Aku ada teruskan Afdal. Tak boleh. Kau ingat kau banyak band muda kat sini? Terus kasih orang jalan je. Age is a secret, okay? Jadi kita mohonkan kepada Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz untuk memberikan sedikit pensyarahan kepada kalam hikmah minggu ini. Okey, ini adalah kata daripada ataupun kata hikmah daripada Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar yang ada di kota Hadramaut, Masya-Allah, ataupun di kota Ainat, lebih dikenali dengan kota Ainat, yang mana ta'alim ataupun ajaran-ajarannya ataupun hikmah-hikmahnya, kalam-kalamnya dan sebagainya itu masih lagi dimanfaatkan hingga pada hari ini. Bahkan setiap tahun itu akan diadakan haul secara besar-besaran. Itu di kota Jakarta, yang mana akan datang para ulama daripada seluruh Indonesia, ataupun kebanyakan daripada kawasan-kawasan yang ada di Indonesia akan ke Jakarta. Itu setiap setahun sekali ada ulama-ulama daripada Hadramaut dan sebagainya datang untuk menghadiri acara haul ini. Jadi dia sebutkan man lam yuhafiz 'alal awqat lam yaslam minal afat. Saya teringat kata-kata yang pernah diungkapkan oleh Tuan Guru Syekh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Masya-Allah. Di dalam penjagaan waktu ataupun bagaimana seseorang itu dia nak mendapatkan berkatnya waktu. Jadi dia kata untuk mendapatkan berkatnya waktu adalah dengan kita tertib, aturkan waktu kita dengan sebaik mungkin. Maknanya apa? Kita ada sahaja perkara-perkara yang baik atau bermanfaat yang kita aturkan pada waktu-waktu kita, agar supaya kita pada waktu-waktu tertentu itu kita tidak melakukan perkara-perkara yang melanggar syariat Allah ataupun pada waktu-waktu yang kosong. Jadi tertib waktu, misal kata lepas solat, apa yang perlu kita baca wirid. Lepas baca wirid, misal kata baca kitab-kitab yang bermanfaat. Lepas baca kitab-kitab yang bermanfaat, kita adakan waktu dan sebagainya dengan ahli keluarga kita. Kemudian breakfast dan sebagainya. Kemudian lakukan solat sunat duha. Kemudian berehat sekejap, kemudian tunggu waktu zuhur dan sebagainya. Lepas zuhur lakukan apa, baca wirid dan sebagainya, kemudian zikir dan sebagainya, sampai waktu kita tidur. Dan ini kita boleh dapat daripada kitab Bidayatul Hidayah. Buka kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali dah susun cantik. Itu daripada adab-adab yang boleh kita lakukan daripada kita bangun tidur sampai kita tidur. Semua diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Masya Allah. Takut-takut pada hari ini kadang kita tak menjaga waktu kita, ada waktu-waktu yang kosong sehingga datang syaitan berbisik dan sebagainya, sehingga kita itu dah lari daripada tujuan asal daripada kehidupan kita, sehingga kita lakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Syekh Abu Bakar ini seorang ulama, seorang wali min awliyaillah, seorang yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah dia mengatakan siapa yang tidak menjaga waktu, dia tak akan selamat daripada keburukan-keburukan yang berlaku di dalam waktu-waktu. Jadi perlu cari aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Khususnya pada hari ini, itu ada nasihat daripada guru-guru kita, kalau seorang itu dia terjerumus dalam kancah maksiat ataupun perkara-perkara yang mukhalafat dan sebagainya, usahakan untuk isi sebaik mungkin waktu-waktunya itu dengan perkara-perkara yang dapat mengingatkan dia kepada Allah, ataupun dia buat aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Contohnya cycling,
riadah misal kata, ataupun pergi pancing misal kata, pemanfaat juga dapat ikan. Ustaz macam promote pancing Okey, contohnya pergi pancing dan sebagainya. Supaya apa? Supaya terhindar dia. Ketika dia keseorangan ataupun dia seorang dan sebagainya, takut syaitan goda dan sebagainya. Bukan ni baru sekali, nanti boleh taubat apa. Dah bikin ni boleh taubat apa, dan ini boleh taubat apa. Ini maksud agar supaya kita tertib betul-betul kita punya waktu. Dan kita di dunia ini hanya tempat persinggahan. Ya Allah. Kita hanya menanam dan kita akan mendapatkan manfaatnya nanti di akhirat. Wa man waqa'a fi zallat istahaqqa at-tabi'at. Dan siapa yang terjatuh di dalam kekejian atau perkara-perkara yang hina, dia berhak untuk mendapat akibat-akibat setelah dia melakukan perkara-perkara yang buruk itu. Sebab itu Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad itu dia sebut tanda bahawa amalan seseorang itu diterima oleh Allah, itu dia melakukan amalan yang baik selepas amalan yang baik. Contoh dia selepas dia solat, dia berterusan melakukan amalan, berterusan. Dan tanda bahawa amalan seseorang itu ditolak ataupun dia minal ashqiya, na'udzubillah min zalik, orang-orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia lepas lakukan satu keburukan, kemaksiatan dan sebagainya, diikuti dengan maksiat yang lain, berantai-rantai dan sebagainya, dan kita harap Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan perkara itu daripada kita. Amin. Allah. Seram juga Ustaz bila Ustaz mengingatkan kita tentang perkara ini. Dan seram dia bukan apa kan. Kita ni memang hamba-hamba Allah yang lemah lah. Lalai. Yang lemah dalam keadaan yang selalu mementingkan dunia kita kan. Jadi kita takut sangatlah. Ustaz suruh plan benda-benda yang baik. Pancing. Since Ustaz cakap pasal pancing, aku rasa satu hari kita nak kena keluar pergi pancing dengan Ustaz. Ustaz keluar pergi pancing. Tapi kalau yang macam main basikal Ustaz, main basikal ternampak sekali je pandangan saya. Jadi kayu makin laju ya Ustaz. Sebab tu aku pakai jaya mata yang ada tutup tepi ni. Oh, dahsyat Macam kuda lumba. Kuda lumba pakai gitu lah. Betul Pakai jaya mata. Kuda tu kurang dosa dia. Dia lari terus. Pak Arab kat tepi pun gini. Oh, dahsyat. Bila aku dengar Ustaz kata pancing tu boleh mencegah daripada perbuatan yang tak baik, standby pun. Kau selalu tak suka kan? Dia selalu tak suka Ustaz pancing dia ni. Ustaz, bukan masalahnya Ustaz, ada tak hukum dia kalau bawa kawan pancing nasib tak dapat bertahun-tahun? Dia tengok cincin. Hukuman dia Bos, tengok cincin bos. Cincin ni satu hari jadi batu ladung kat ni. Pakai. Cakap pasal cincin cincin Batam tu kita dah campak kat laut kita pancing Ustaz, orang tu kata cincin ni mesti datang heng dia. Sekali pancing jatuh kurafat. Sekali datang ahing. Sekali datang otter. Otter dia makan ikan dia makan kita lah. Alamak, betul lah dia ni. Aduh. Yalah, jadi kita sudah sampai pada penghujung kita punya last warning Gini terus kau masuk lah. Kita tengah pom-pom terkejut dia aku. Kita baru nak continue nak tanya Ustaz pakai umpan apa selama ni apa. Saya nak dia Ustaz macam umpan dah pakai. Carry on. Aku baru nak kasi ending tu. Memang betul. Terkejut aku. Terus masuk. Tapi betul, bagi siapa yang nak sponsor kita pancing kat pon Pasir Ris apa, silalah hubungi Indra. Kalau ada rezeki lebih, kalau dapat kan, kita bawa Ustaz baca doa dulu. Tapi sebelum pancing kat pon tu, kita kena tahu hukum dia lah. Ada hukum Ustaz. Ada hukum dia. Anda tahu tak? Ni aku nak cerita kan. Benda yang halal sebaik-baiknya tangkap pakai tangan. Kita pergi pon, kita terus masuk dalam. Dia kecoh boy. Apik marah-marah. Ni hukum kau mana tahu. Pon ada hukum Ustaz tu lain kali. Ustaz nak share tak hukum pancing-pancing ni apa yang boleh share? Nanti. Tak apa. Itu pada episod yang khusus bagi peminat-peminat pemancingers. Topik pancing is haram. Oh dahsyat. Question mark. Itu nanti boring. Pancing is harus. Jadi orang tak pancing pun start pancing. Pancing is bid'ah. Kena lebih daring lagi. Pancing is sunnah mampus. Pancing Semar-semar. where is dalil? Aku
Aku nak kena end sekarang ni Korang jangan nak berlalu lagi. Kau nak continue. Wrap it up. Oh dah lambat dah. Jadi bagi penonton dan juga pendengar yang sudi mendengar, sahabat bertanya, terima kasih untuk menonton kita daripada awal sehinggalah pada akhir episod podcast, dan mudah-mudahan episod kali ini menjadi manfaat bagi semua umat Islam di Singapura, InsyaAllah. Dan bagi mereka yang nak tahu tentang produk Talk sikit tentang property, kita ada produk Talk Property yang mana membahaskan tentang kalau anda keliru untuk jual beli rumah, keliru dalam segi sudut apa property yang paling baik untuk anda invest, Tanya ejen kita, jangan tanya ejen lain. Tanyalah ejen siapa kita. nama ejen kita, Bul? Salwadi. Tanyalah Salwadi. Kau jangan nak sana elwak kat sini Bagi mereka yang ingin mendapatkan nasihat jual beli rumah, bolehlah hubungi Salwadin, dan taliannya adalah 92700737, dan bolehlah lungsuri kepada Facebook beliau Salwadin Dashiro Homes, dan di Instagram wawa_din. Jadi dari itu saya host anda Indra Sahib, dan saya Inspektor Izzat. Saya Eric Pipul. kita mengucapkan selamat malam daripada Sahabat Bertanya. Jumpa lagi minggu hadapan. Mari kita See you guys. pancing. Selamat datang semua kepada Property Talk, dan podcast ini dibawa oleh sponsor anda, Salwadin. Dan bagi mereka yang ingin mendapatkan nasihat jual beli rumah, bolehlah hubungi Salwadin di talian 92700737, dan bolehlah lungsuri kepada Facebook beliau di Salwadin Dashiro Homes, dan juga di Instagram wawa_din. Dan bersama kami di dalam studio iaitu Effie dan Salwadin. How are you guys? Alhamdulillah, baik. Okay, I think Nari punya topik ada very common Ini benda common among kita punya community. Those yang selalu confused, nak upgrade tak nak upgrade, nak jual rumah tak nak jual rumah. Selalu in a state of confusion, mana kekeliruan. Betul. Jadi episod kali ini kita nak khususkan bagi mereka yang di luar sana yang ada masalah seperti ini. Dan lagi-lagi pada case study yang kita nak ketengahkan kepada podcast ataupun episod ini adalah tentang story of a young couple yang tak tahu nak upgrade to what kind of property. Betul. Is this common among the kita punya community ni? Quite common. Yeah, quite common. But they want to upgrade because the jual rumah, they have nak jual rumah BTO, usually they know BTO makes money kan. So lepas ni macam kawan upgrade, you know, kawan beli kondo, FOMO, fear of missing out. Yeah, and then lepas tu kawan kondo lah, EM lah. So they don't know what is good. Yep. Apa yang sepatutnya dorang nak buat, nak beli, dorang tak tahu. Betul. Yang dorang tak tahu itu adalah kaitannya dengan without knowledge ke, atau dia full with they feel with skepticism. Tak, I rasa the problem is banyak sangat knowledge. Banyak Yeah, it's also a problem. It's like they have so many choices. They hear so many stories. So macam diorang macam orang macam itu macam tak boleh bergerak macam when you go to a shop selling so many things, you don't know what to buy. Yeah, you don't know. So then you don't buy, you walk away. Yeah, so that sayang that is common lah. People blur lah, tak tahu apa nak buat. In the end, bukan diorang bertambah knowledge ataupun bertambah peka dalam bab jual beli rumah. In the end, they are more confused lah. Correct. I think that's the generation we are living in. Too much information. Yeah, correct. Kita we don't. I mean, Google, you can ask anything lah. And there's just too much lah for people to process. And you don't know which is applicable untuk yourself. You Correct. know, because ini tak tahu ini, kondo boleh ke ini? Because semua they think that they want to do everything, tapi apa yang sesuai, what is good for them, what is proper planning. I think for when people call me, sometimes when we are always recruiting budak-budak baru agents so usually when we train them, we tell them that the first question you must ask someone when they say they want to sell the house is why you want to sell. Rumah ni dekat banyak kedai, MRT tu, sekolah dekat. What is your motivation? Very strange. Why?
Dah terbalik Usually normally what a salesperson would do, jual lah. Yes. Jual lah. Yes, Di sana ada property lagi bagus tu. You want to buy sana. Betul. Tak? So but your approach is a bit different Yes, question. Challenge. Okay. So diorang punya motivation terkeluar. Right. And then with that motivation, we always remind them along the property journey, you remember why you call me. Because you said you want to maybe have a macam apa orang kata tu, maybe improve your lifestyle. Okay. So you want to buy this condo, why you want to change HDB now? May I know why? So itu pasal a lot of consumers, you have to keep asking questions, you have to guide them, ask them questions, remind them. So we know how to plan their property journey. Do they have different punya intention in terms of selling the house? Yeah. I mean, that's why I say, I always tell people, it varies, I share with everyone. I say people don't sell houses. People want to buy houses. Oh, okay. Yeah. So because nobody comes to us, I want to sell my house. No, actually the main intention is dia nak beli something. So he has to sell lah naturally. Yeah, betul. So nobody really does sell a house lah. Again, there are many reasons lah kenapa orang nak upgrade kan. So there are people who are quite outright yang bilang, I want to improve my lifestyle, I want to have a swimming pool. Then we understand what their goals are lah. Because that's a important thing juga lah kan. Correct. And then usually we get like clients yang most of the punya colleagues upgrading to a condo. So macam if they were thinking if their colleagues can do it, dorang pun boleh, but dorang tak tahu cara-cara dia. Pasal colleague sama gaji apa? Correct. Betul tak? Kenapa dia boleh, saya tak boleh kan? That kind of thing. Betul. You're right. You're right. So at least for you all agents, you all dah tahu what is the motivation of a buyer or seller to commit to certain sales. At least you can finally, okay, here's the game plan. Yes. You can macam correct, because you have so many experience and so many ways to approach it. So you can macam certain client they want more money. Betul. Right, out of their property. So maybe you can channel that into to that approach. Am I right to say that? Betul. Yes. Because for us at Hero Homes, we are not order takers. Macam, saya nak jual rumah. Okay lah, jual. Mari kita beli kan. Macam McDonald lah. Ambil order. Ambil order, kita ambil order, and then kita tak buat macam itu. Because for us, like macam Elfie cakap, we ask specifically kenapa nak jual, what's your intention, and then where do you see yourself later? Correct. 5 years, 10 years. Do you want to retire with this house? Yeah. That's how kita plan for our clients. I mean, at the end of the day, sometimes even though we talk a lot about retirement, it's because 90% plus of Singaporeans akan retire by selling off their house and then going to a smaller property. So that's why we talk about retirement a lot. But there are people yang actually earning so much money, they don't care about retirement. I Correct. see. Yeah, they are saving really somewhere. So kita tak recommend dia, okay lah, maybe you can buy HDB, it's fine, because your retirement is done. Yes. Yeah, Dah it's fine. seal lah. Dah seal. And you don't care about swimming pool, atau anak dah besar tak pakai. So different people, it's not only about gaji, and it's not always about condo. That's not the point. So there are many strategies, many ways lah to do it. Talking about the approach of nak beli rumah, I think people are always confused whether they are in need or they desire to have that kind of property, a dream house lah, I would say. Okay, let's say macam example, I have a very big family. I'm a young family and with a three room flat. Then after that, my 5 years down the road, I dah beranak pinak dah, and from a husband and wife now jadi a family of 6, right? Family of 6, consists of boy and girls. So 3 room flat definitely doesn't tak boleh. It's not applicable for me anymore, right? Kena ada bunk bed banyak So Tak boleh juga. definitely, my motivation if I want to upgrade or I want to buy a new house is for the needs of my family. Correct. Do you see this often in your own clients? Yes. We do clients yang anak dah 4. Anak 4 lah. 4. Dia orang nak rumah besar. Some of them can afford a resale condo. So really? Yeah, they can. I see. Because again, it's really about knowing. It's not about how much you earn sometimes. Okay. It's really about calculations. Okay. For example, if today I want to buy let's say apa ni orang cakap ni, an iPad. I cannot take installment on it. Yeah. I have to pay in full. But when you are buying a property,
Actually, I always advise my clients to stretch dorm installments. Make it smaller every single month. Because people don't understand the different way of interest. Interest ni ada 3 macam. Compound interest, simple and mortgage. Amortized interest. So, people don't understand how to use this interest to their advantage. I see. Yeah, so even though you may look like you cannot afford it, but if you stretch the loan and then ada enough reserve 7 tahun, 8 tahun, tak payah top up, then it makes sense to go for a private property. For example lah. True. Wow. I mean, it boils down to your game plan lah. How the agent advise you on a certain approach, whether you can see that feasible. Correct. Upon yourself lah. Exactly. So, I think different people have different needs. Like tadi Effie mengatakan, ada orang dia dah tak kira, dia tak kisah pasal retirement lagi, pasal dia dah ada that large sum that dia put aside for retirement. Betul. Right. So property, maybe the next property that he will buy will just be an investment. Correct. Will be more for leisure. Betul. Yeah. Betul. And some clients, dorang tak kisah nak top up cash bulan-bulan pun. Betul. You know, putting like $200-300 cash right. tiap-tiap bulan, dorang tak kisah. Because daripada, you know, putting it in a car, kalau you top up cash untuk kereta, your kereta, it's not going to appreciate. Correct. In fact, say on that point, I would say sometimes it's actually Wawa cakap kereta dengan rumah. Sometimes I beg to differ. I feel like sometimes it's best to buy a car. Oh, yeah. The reason why is because if you buy the wrong property, you lose more. Of course. Because I've seen people with $100,000 negative sale buying the wrong HDB flat. You can buy a nice BMW for less than 50,000-60,000. I Correct. see. Yeah. So with the right property, I guess it will manage for you to buy the right car lah. Inshallah. Yeah, correct. Yeah, that's true. In fact, if you're smart about it, a good home can finance many things lah. Yeah. I ada client, dia jual rumah dia, lepas tu dia beli kondo, lepas tu dia beli BM juga. Oh wow. Yeah, so it's about maybe I share a client story lah. Okay, can. Okay, 2015 jual rumah kat Fernvale, 150k profits. Alright. And then after that beli High Park Residence. That one that time 900k plus, just belakang aja kan kat Fernvale. And then after that profits 350k. Recently they sold. Then after that they bought. So you count 150, 350, the 500. Is it 500? Yeah, around 500. And then they bought Tampines Treasures for bidder, 1.9 million. Okay. And 1.9 sekarang Tampines Treasures selling at 2.1, 2.2 million. So they are sitting on 300k profits. 856k in less than 5 years. Okay, 856k, that means around 14,600 per month. It's more than your income as a couple. Yeah. Macam neighbor you pun tengah tolong you kerja. It's like toyol tolong buat duit. You know, so this is the correct way to asset progress. If you with the right property. With the right property, So that is how it should be lah. It's not like, because like I say 14,600 per month now. That's a lot. That's additional besides your salary. And they are earning 6.5k combined at that time in 2015. Wow. That 14,000 is just a bonus for them lah every month. A real bonus, but like I said, asset progression ni kalau done correctly, you know, you can do that. It does help. Yeah. So now they are sitting asset. They never thought in a million years diorang boleh be sitting on $2 million worth of property. Correct. So imagine kalau dia dah 60 tahun, dia jual that 2.1 million. Kalau dia 60 tahun, that property sekarang 2021 beli 2 million. 60 tahun is like what, 30 years later. I don't think it's going to be 2 million. It's going to be 3 million plus. Definitely more. Correct. Wow. And then lepas tu dia dah tua, tinggal aja rumah 3 bilit, happy kan? Duit tu, insyaAllah I can do a lot of things. Ini bawa cakap mandi dengan duit You can do it. Wow, I think also the question yang banyak, I think orang yang kat luar sana yang ingin bertanya apa beza kalau upgrade to each of those mentioned punya property just now? Like you say about, I want to upgrade. Apa bezanya kalau aku upgrade to a HDB and upgrade to a condo? I think this is the common question that out there people are asking. So I think it boils down to your needs. Tadi Wawa cakap needs, but I think in life also we have wants.
Right, we have wants. So the wants, these are intangible lah. Kira tak boleh measure. It's like maybe your kids nak enjoy facilities, swimming pool, atau you nak have a function room, atau even for status. I mean, it's not wrong. Yeah, true. You know, if you're earning, you want to show yourself, you want to show your family, anak-anak you pun, yang look, daddy and mommy kan, you know, we can do it. You also can do. You can. Right? So yeah lah. So that's the difference. I think maybe all those things are. I think it's not just status. I think it's mainly on rewarding yourself. Yeah. Macam I work so hard, right? Correct. I earn this much with my hard sweat effort. Definitely. Betul. I want to give myself a credit. Correct. You're right. You're right. Yeah. Jangan humble macam terlalu. Duduk kat East Coast lah. You know when people say they're humble ke apa kan, then after that, to be honest, if you're driving a car in Singapore, you're driving a Mercedes, BMW, don't tell me because you like BMW or Mercedes. It's usually for status. It's just people don't talk about it. Correct. Right, it's just macam diam-diam je. You kalau pakai Rolex, you jalan dengan Rolex, to be honest, it's status. Why are we so scared about talking about this lah in the open? I mean, you work for it. Yeah, you work for it. Exactly. You earn it lah. You earn it. Dia sama macam makan juga. Sama macam makan. Like, I work so hard. I sweat. I work out so hard. I want to eat my McDonald's. Kira macam overcompensate kan? You work out. Itu pasal ada orang work out tak lose weight. Yeah, that's true. So I think it is the same approach macam property jugalah. I think for those yang out there, do not be skeptic. Do not be macam straight away judge orang je. Dia ni go for status lah. Dia nak go for private property ke condo ke ni status yang main game status. I think that is not the bottom line. Yeah, but to be honest, in fact, if those are the kind of people yang you care about their opinions, I think you're in the wrong group. Yeah, true. To be honest, we shouldn't be too. I mean, even in Hero Homes in this business, when we do videos, we get a lot of attacks from people. We don't care. We don't care because we share information. We share a lot of information. Yang property agents ingat secret. We say, okay, we don't care. So that's why when we don't care, kesian you are kena attack gini. Tak kesian. Free. Tak kesian. Because if you don't get that kind of attention, you know you're not doing anything right. Right. But at the end of the day, you are providing a beneficial service to the people out there. Correct. People doesn't see that way. Property agents. For example lah. Because to some people, when they don't know, they will come to you. But for us, it's good to give information. You tahu, you know where to seek advice from. True. I think for me as a consumer, right, I feel at ease the most kalau I'm with someone that is I would say the subject matter expert lah. And not just subject matter expert though, someone that can mentor, guide, step by step. Correct. Pasal like Effie mentioned just now, buying property is a journey. Correct. It's not just one time, okay, go. Tak ada. It's not touch and go. It's like more to a journey. So talking about macam journey, maybe we want to wrap up with this discussion where usually a lot of those yang masih confused out there, finally what did client upgrade to? They bought a new launch. So in Singapore, kalau you're talking about upgrade, so it depends on your, like I said, needs and wants. So generally our clients go to new launches. Usually. Then second, followed by a 3-bedder condominium, 3-bedder, and then followed by 4-room flat atau 5-room atau EM pun ada. But because our job is to educate them, if they want or don't want, it's up to them. Correct. No right or wrong. Yes. No right or wrong. Yes. I mean, you are there step by step to guide them lah. And definitely with the right approach, they will feel more secure lah whether they want to commit by getting a new launch ke. Betul. But usually, okay, we have this discussion on the part where all this yang golongan yang masih confused we talk about pasal the topic is about those who are confused kan. Golongan yang masih confused. I think there's a fine line here between confusion and not knowing at all. Which is ignorance lah. Macam ada orang dia jahil
Jahin laknatullah. Tak ada. So I think dorang ada macam this line where dorang confused at the same time also dorang ignorant. They don't want to seek for information. Dorang think macam macam pandai lah. Macam pandai lah kan. Tak perlulah. Aku tahu. So at the end of the day, I think being with an agent, sit down with an agent to discuss your problem, your issues with them, alongside with them. I think that's a plus point. Am I right to say You're that? right, 100%. Yeah, cuma some clients kan, dia takut nak approach agent, takut kena paksa jual. Kan? Yeah, betul. Itu asal nowadays kita encourage stigma, Zoom. Kita encourage Zoom. So tak kena the physical punya. Tak kena paksa. Pasal kita faham. Kadang-kadang you nak beli kereta pun sama kan. Pergi macam alamak takut. Ni kereta lawa sih tapi macam takut kena push. But you don't do that one, right? Yeah, that's the thing. What we give to our clients is kita kasih information, kita kasih knowledge. Yes. Actually banyak agent tak macam itulah. Yeah. To be honest, kan banyak agent tak pushy. Yeah, banyak agent tak pushy. They will just advise you. Persuasive lah. Maybe it's the 90s punya agent. Nowadays my agent wasn't back then. Pakai suara Yankee Ini mesti pacik-pacik pakai suara Yankee. So again, if you are planning to meet an agent, jangan jumpa satu saja. Meet 3, meet 4. You don't need to meet 5 lah. Meet 2, 3 or 4. Nanti confused ini 5 banyak sangat. So from there you see lah, whether they have the heart, whether they have the knowledge lah, so heart is very important lah. Ikhlas bila you advise tu, you ikhlas because you want to help. Not because of the commission you're going to pay us. It's never about that lah. Because also I always joke with my clients, the reason I want you to buy a profitable property is because one day when you make profit, you call me, I sell what. Correct. Right. Betul. If you buy the wrong property, you wouldn't call me kan. Nanti sedih kan. Wow. At least you have the chance to make a difference in people's life tau. That's true. Yes. I mean, to guide people to financial freedom, to financial stability, to solve their issue, to solve their problem. I think a lot of people out there discredit your kind of effort lah. But I think on this point, I think it really brings you all to a very noble punya cause lah. Because to be honest, just earning money for the sake of earning money, macam it doesn't help you sleep well at night lah. Malam tak boleh tidur. And we have clients yang kita dah share with a lot of options, but they don't come to us at the end of the day. Ada juga tak. But to us, we have given you the information. You don't beg rajas lah. No. Pasal kadang-kadang beli rumah saya tak ada lah. Kadang-kadang chemistry pun important with the agent. Chemistry. Yeah, true. Talking about chemistry, memang I think when we sit down with a salesperson ke ataupun someone that we want to serahkan tanggungjawab jual beli rumah tu kepada beliau, saya rasa is more to dia punya vibe lah. Vibe. Correct. Dia punya insting. You're right. 100%. It's about aura. Betul, aura bro. Yeah, correct. Kau datang lagi macam handsome, macam Effie lagi menawan hati. Thank you. It's a compliment by the way. Okay, masya-Allah. Again, thank you so much for the lovely podcast ataupun product talk for today. And bagi mereka yang ingin mendapatkan nasihat untuk jual beli rumah, jangan lupa hubungilah Salwadin di talian 92700737 dan juga bolehlah lungsuri kepada Facebook beliau di Salwadin-Hero Homes dan juga di Instagram wawa_din. Dari itu, saya Indra Sahib and signing off from kita Product Talk. Kita jumpa lagi pada episod yang seterusnya. Jumpa.